Orang kata kan, kalau kita tak boleh buat baik, jangan buat jahat. Orang kata lagu tu. Memang ada betulnya. Yang diharamkannya tadi Ustaz Azian, dia tak buat baik, dia buat pula promote kejahatan. Itu antara ciri-cirinya. No? Ya, ada orang yang ialah dia tak menghargai kelebihan itu qadar ni kerana jahil nafsu, hawa nafsu. Satu lagi Ustaz sebut yang diharamkan daripada itu qadar. Jadi boleh Ustaz urai ciri-cirinya Ustaz? Baik, antara ciri-cirinya ialah orang ini memang sebenarnya daripada luar Ramadan pun dah terkenai dengan buat benda hak tak elok. Kalau sebut benda tak elok ni banyak benda lah, termasuk tak solat. Maksud kata seorang Islam yang bukan Islam yang baik. Dia seorang Islam atas nama saja. Jadi dia bukan Islam yang baik. Kadang-kadang tak solat pun. Dan apa maksiat yang dia tidak lakukan. Tu nah. Kadang-kadang tak sensitif dalam bab agama. Ketika Islam dipermainkan biasa-biasa aja sebab dia tahu dia pun jenis lo'la dan lagu itulah lebih kurang. Jadi yang diharamkan ini dia orang yang bukan Islam yang baik. Satu. Yang kedua dia memang termasuk berterang-terangan buat benda hak tak elok tu. Malah dia mempromot pula benda yang tak elok tu. Contoh pakaian-pakaian yang menyuluk mata, dia pula promotkan. Ataupun aktiviti-aktiviti percampuran lelaki dengan perempuan atas nama apa-apalah, sosial whatever. Itu nah. Kemudian dia pula yang menganjurkan minum-minum, minuman keras dan sebagainya. Kalau ada majlis mesti ada tari menari. Orang yang diharamkan daripada mendapat kebaikan yang banyak tadi itu, dia sendiri mendedahkan dirinya kepada kemurkaan Allah. Sembahyang tidak, menutup aurat tidak. Orang kata kan, kalau kita tak boleh buat baik, jangan buat jahat. Orang kata lagu tu. Memang ada betulnya. Yang diharamkannya tadi Ustaz Azian, dia tak buat baik, dia buat pula promote kejahatan. Itu antara ciri-cirinya. No? Dan orang sebegini, bila kita lihat memang track record hidupnya memang tak baik. Tuan-tuan, satu nah kita cerita bab perkara dosa pahala ni kan, tapi jangan lupa pula kita ambil pada sisi tasawuf ya. Kenapa? Jangan kita pelecehkan dia sungguh-sungguh, isolatekan dia sungguh-sungguh. Isolate dia boleh dengan niat supaya dia berubah. Tapi jangan pula tak ada dakwah pada dia. Mungkin dia buat benda tu kerana jahil Ustaz. Jadi kita dekati dan dakwah secara bijaksana. Kalau kita tak mampu, suruh orang yang paling dia hormati. Manalah tahu dia jadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Itu sisi tasawuf ya. Kita benci dia tu bukan kerana batang tubuh dia, tapi kerana perbuatan maksiat dia tadi itu sampai diharamkan daripada mendapat kebaikan yang banyak. Walaupun Ustaz, maksudnya yang diharamkan tadi dengan ciri-ciri tadi ni, walaupun dia katalah malam tu dia nak buat ibadah, dia ikut orang pergi masjid, dia buat juga. Ya, kalau dia buat juga, itu salah satu cara, salah satu tanda Allah pilih dia. Nak ubah dia. Nak ubah dia. Walaupun mungkin tak berubah lagi, tapi ada jalan. Allah kan ada Maha mengetahui. Kadang-kadang orang tu Allahu Akbar, tapi akhirnya jadi baik. Inna rajulan, seorang lelaki itu dia buat sesuatu yang jahat. Ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Inna rajulan la ya'malu bi'amali ahlil jannah. Ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha. Na'udzubillah. Ada lelaki, rajulan ni diterjemah lelaki, tapi dia itlaqul juz'i bil ma'na al-umum. Itlaq lelaki bermakna perempuan juga ya. Berbuat amalan ahli syurga, tapi dalam kitab Allah, maksudnya dalam takdir Allah, dia adalah ahli neraka. Lalu the last moment of his life,
Lalu dibuat amalan ahli neraka tu yang dia masuk neraka tu. Tapi wa inna rajulan la ya'malu bi amali ahli nar ma yakunu bainahu wa baina illa dhira' nah fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi ahli jannah fayadkhuluha. Ada orang yang terus hidup dia Allah buruklah, dia buat amalan neraka, ahli neraka, tak ada tinggal dia dengan neraka melainkan zira'. Ni nama zira'. Ni zira' ni kena sehasta. Satu hasta. Adik-adik kena tahu pasal dalam hukum fiqah nak tahu ayat dua qolah tu ada melibatkan ni. Nah, paling tepat. Satu hasta 6 jari. Ni jari ni kan. Satu hasta 6 jari. Ni ada 5 ya. Pinjam jari Ustaz Azian bawah tang ni. Jadi 6 inilah panjang, tinggi dan lebar. Itulah dia ukuran dua qolah, tak banyak mana. Sebab itu dalam kitab Safinatun Najah, Al-Habib Salim ibn Sumar Al-Hadrami, beliau sebut al-ma'u kathirun wa qalil. Ma' tu banyak dan sikit. Wal ma'ul qalil, ma' sedikit, ma lam yablugh qullatain. Hak tak sampai 2 qullah. Wal kathiru ma yablugh qullatain fa akthar. Sebab dia melibatkan hukum nanti tu. Kita dok bayang 2 qullah, 2 qolah. Qolah sama. Kolam. 2 kolam kita tu Zazian. Itu bukan kolam lagi, kolam. Boleh menyelam. Dia 2 kolam banyak ni ya. Itu nanti bila jatuh najis dalamnya tidak berubah 3 tu. Bau, warna dan rasa, maka dikira tidak mutanajjis. Tapi kalau ayak dalam gelas na, jatuh ayak cicak, tak cicak. Tengok steady, tak ada pecah apa. Boleh minum ke? Tak boleh, pasal najis kerana apa? Bukan kerana berubah salah satu warna tu dah, bau dan rasa. Tapi ayak tu sikit. Itu yang perlu zira'. Itu zira'. Orang tadi buat benda apa tak buat. Tak elok . Tapi dia dah ditakdirkan Allah ahli surga. Dia adalah ahli surga. Kita menilai tadi Ustaz Aziana, walaupun kita tengok orang tu lagu ni kan, tapi jangan dahului takdir. Siapa jangan tahu dia jangan hukumkan. Adik-adik tahu Fudail bin Iyad kan? Sayyidina Fudail bin Iyad tu terkenal di Baghdad. Orang habaq jalan tu jangan jalan, pasal situ ada Fudail. Fudail ni kuat, Allah bagi kekuatan 10 lelaki Ustaz. Kalau dia pi 2 ya. Destroy, kill. 2. Dia akan rampai harta. Lah. Jadi ulama besar. Ketika nak merompok ceritanya, naik atas tembok. Tengok ada orang tahajud tu, dia kata rahsia tahajud tu. Dia baca ayat alam ya'ni lil ladzina amanu ay yakhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Bila masa lagi orang-orang beriman ni hatinya lebur, luluh, beriman pada Allah dan takut. Bila masa dia pun duk ingat diri dia, bila lagi saya nak bertaubat. Itu puncak dia. Itu puncak dia tu Zat. Terpana, dia lari pergi cari masjid. Adalah masjid waktu tu. Dia pun pergi kat mimbar. Adalah jamaah pergi buka masjid apa semua. Tok Noja lah wai sekali. Pergi tengok, ada orang menangis dekat tepi mimbar. Tengok Allah. Fudail, alif but cabut. Takut dengan Fudail. Fudail. Dia pun lari daripada masjid tadi tu. Adakan jamaah nak pergi masjid. Pasal apa orang lari? Ada Fudail, mereka pun cabut lari sama. Dikatakan itulah antara sejarah. Dekat Iraq kawasan itu subuh delay. Subuh tu delay tertunda. Pasal Fudail ada. Gangster lah. Lagi tak boleh jadi lagu ni. Tak apa. Mari kita pakai ramai-ramai. Kalau dia buka bunga, kita pun buka bunga. Cukup dia lah. Pergi jumpa ya Fudail. Pasal apa? Dia menangis. Dia teriak. Ini tubtulan. Aku bertobatlah. Sejak daripada hari itu Islam Fudail itu sangat bagus. Kitab-kitab tasawuf kalau kita baca lah, apa yang tak ada sebut nama Fudail mesti ada. Kerana beliau jadi orang yang baik dan terus baik. Jangan tengok belakang lagi.
yang di luar tu biar sampai Fudail ni disebut dalam kitab tasawuf. Apa-apa yang Fudail sebut tu mesti membekas dalam hati. Rupanya Ustaz Azian, kerana dia pernah jadi orang lagu tu. Jadi dia boleh merasa benda tu, nah, bila dia bagi nasihat memang kena betul kat hati. Nah, satu cerita pendek, jumpa seorang pakcik, ya am, kam akhadta min umrik. Umur pakcik berapa lah? Sittina sanah, 60 tahun kata pakcik ni. Kata Sayyidina Fudail, laqad salabta ila Allah sittina sanah fa khasyitu an tablugh. Kalau lagu tu pakcik dah guna umur 60 tahun, saya risau pakcik sampai, maksudnya meninggal. Hal arafta dhalik? Pakcik tahu kah? Pakcik ni jawab, araft. Ya, saya tahu. Kata Fudail, wa idza arafta annaka mawqufun fa anta mas'ulun. Nah, wa idza arafta annaka salabta ila Allah fa anta mawqufun. Kalau pakcik tahu pakcik berjalan pada Allah, suatu hari pakcik akan berhenti atas nama kematian. Araft, saya tahu tu. Pakcik tu selamba lagu tu lah, tak ada rasa takut. Kata Fudail, wa idza arafta annaka mawqufun fa anta mas'ulun. Kalau pakcik tahu yang kata pakcik berhenti, meninggal, pakcik akan ditanya. Araft, masih selamba lagi saya tahu. Yang ketiga, wa idza arafta annaka mas'ulun fatu'id lis-su'ali jawaba. Kalau pakcik tahu yang pakcik akan ditanya, you have to get ready to be questionable. Nah, dia pukul 10, 7 minit dia keluar orang putih. Tengang dia. Maaf ni Datuk Ismail Kamu hari lagu tu. Dia kalau kamu tahu yang kamu akan ditanya, jawab tu kena ada jawapan lah, bersedia dengan jawapan. Tang tu dia jadi ni Ustaz. Dia pun ingat Allah. Selama 60 tahun ni banyak ingat Allah ke banyak lupa? Banyak taat ke banyak maksiat? Semua jawapan negatif lah. Tang tu dia menangis, teriak dia pun. Ya Fudail, ainal mafar. Ya Fudail, saya tahu saya ni lo'lak, saya ni lagu ni. Nah, ada jalan keluar ke? Yang ni ambilkan sebagai satu azimat untuk kita terus berjalan pada Allah ya. Kata Sayyidina Fudail, ya am, wahai pakcik, if'al ma baqiya yughfar laka ma madha. Jangan risau. Pakcik, pulun buat amal. Umur yang tinggal ini pulun buat amal. Jangan tengok belakang lagi. InsyaAllah yughfar laka ma madha. Allah akan ampunkan dosa yang telah lalu. At-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah. Orang yang bertaubat daripada dosanya seperti tak ada dosa dah. Nah.